Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini kita jumpa lagi untuk habiskan topik untuk bab 6, di mana subtopik hari ini nak fokus mengenai macam mana kita nak kira kita punya penggunaan jumlah tenaga elektrik dalam setiap peralatan yang ada dekat rumah. Okey. So hari ni kita akan lebih buat aktiviti pengiraan lah, okey. Pengiraan macam mana kita dapat bil elektrik yang setiap bulan tu dia kira macam mana. Okay. So di mana setiap alat elektrik tu dia ada perbezaan penggunaan tenaga elektrik daripada segi arus dia berbeza, dia punya kuasa ataupun watt dia pun berbeza. Okay. So bila kita lihat dalam gambar raja dalam teks ni, benda yang perlu ada dalam setiap rumah bagi melihat ataupun merekod kadar penggunaan tenaga elektrik, kita gunakan alat yang dinamakan sebagai meter elektrik. Okay, so meter elektrik ni biasanya ada dekat kotak di luar rumah lah, di mana kita punya technician TNB dia akan baca berapa kita punya rekod penggunaan elektrik setiap bulan untuk cas kita punya bil lah. Okay, so dekat sini skrin ni menunjukkan bacaan kadar penggunaan bagi setiap isi rumah. Okay, bila awak tengok dia tulis kat sini kWh. Okay, maksudnya kilowatt per hour. Okay, so ini adalah dia punya total ataupun jumlah penggunaan. Okay, so cikgu tunjuk contoh dalam okay, ini adalah contoh bagi bil yang TNB keluarkan untuk setiap isi rumah. So dia kira kita panggil dia dalam tarif lah, blok tarif. Okay, blok tarif maksudnya berapa kita guna dalam sebulan. So dia punya unit adalah dalam kilowatt per hour. Okay, kilowatt per hour kita punya kadar penggunaan elektrik, kemudian dia akan darab dalam harga dia, cas dia berapa ringgit, baru kita dapat total. Okay, bila kita tengok dia punya total untuk bil elektrik ini, mungkin awak akan tertanyalah, kenapa yang ni harga RM43, yang ni ada RM33, yang ni RM69. Okay, tapi jumlah yang kena bayar sebulan adalah RM146.14. Okay, di mana setiap blok-blok tarif ni berbeza. Okay, kalau untuk bacaan pengguna di rumah, dia punya tarif ni maksud dia kadar lah. Okay, berbeza. Kalau kilang, harga dia lain. Okay, kalau kilang lagi besar, harga dia lain. So untuk penggunaan domestik ataupun rumah, dia punya kadar cas pun rendah berbanding kalau kita guna untuk industri. Okay, contoh kalau untuk 200, dia punya bacaan 200 kilowatt, dia punya cas dia murah sikit lah. So maksudnya rumah yang normal, yang asasnya patutnya boleh pakai dalam lingkungan 200 saja. So bila dah lebih, dia akan cas mahal lah. Okay, so kalau lebih lagi, dia punya kadar tarif, maka cas dia semakin tinggi. Okay, maksudnya kalau dalam rumah tu awak pakai peralatan elektrik yang lebih lagi, maka cas dia punya kadar tarif akan jadi lagi mahal. Itulah cas pertama untuk blok peralatan ni 200. Kita cuma cas RM43 saja dengan kadar 21 sen. 0.21 sen. Okay. Alif Aiman. Okay, so maksudnya semakin banyak awak guna elektrik, bil awak akan semakin meningkat bergantung kepada kadar tarif ni. Okay, tengok yang kadar kedua, 100 seterusnya dia akan jadi mahal sikit, 0.334 sen. Yang ketiga dia jadi semakin mahal, 0.516 sen. So kalau cikgu guna lebih lagi dia punya kadar tarif ni, maka rate untuk cas per ringgit ni dia akan jadi lagi mahal lah.
Okay, itu yang menyebabkan bil elektrik biasanya time PKP ni jadi makin mahal sebab dia punya rating untuk kadar tarif ni semakin bertambah ataupun melebihi daripada keperluan biasa. Okay, so untuk bil biasanya dia akan kira selama 30 hari. Ini untuk pengetahuan am lah. Kita balik semula kepada macam mana kita nak kira kadar penggunaan tenaga elektrik dalam kita punya rumah. Okay, so seperti yang awak belajar masa tingkatan 2 lagi, tingkatan 2 awak belajar untuk bab 7, mana awak belajar mengenai keelektrikan dan juga kemagnetan masa tingkatan 2 pun ada rumus dia. Okay, kalau ingat balik rumus dia apa masa tingkatan 2, okay, kita imbas balik. Masa tingkatan 2 awak belajar mengenai litar bersiri dan juga litar selari. Ini pun ada kaitan. Maksudnya dalam bab tingkatan 2, bab 7 awak dah belajar mengenai macam mana kita nak kira arus. Okay, macam mana kita nak kira voltan. So ini asas daripada tingkatan 2, kita bawa kepada tingkatan 3. So yang pertama, apa itu kuasa elektrik? So kuasa maksudnya P ataupun power lah. Okay, di mana dia merupakan kadar tenaga elektrik E yang digunakan oleh suatu alat elektrik bagi suatu peralatan yang kita gunakan dalam unit watt. Contoh kalau kita beli peralatan elektrik, okay, dekat setiap peralatan elektrik ni dia akan tulis berapa dia punya kuasa ataupun kadar penggunaan tenaga elektrik. Biasanya kalau alat pemanas air, macam kuku, aircon, dia punya watt dia tinggi lah. Maksudnya kadar penggunaan tenaga elektrik dia lebih tinggi berbanding alat-alat lain. Okay, itu pengetahuan kalau awak nak beli barang elektrik. Di mana 1 watt ini bererti 1 joule. Okay, watt ni sama juga dengan joule. Dan dia ada rumus dia di mana untuk cari kuasa elektrik, kita kena cari tenaga elektrik yang digunakan dalam joule per dengan masa yang diambil dalam saat. Okay, dalam saat. So untuk arus elektrik, apa maksud arus elektrik? Arus elektrik ditakdirkan sebagai kadar pengaliran cas elektrik melalui suatu konduktor di mana unit dia adalah ampere. Yang ni kita belajar sebelum ni untuk dalam penggunaan fuse. Kalau kita ingat balik, fuse. So fuse dia mesti ada sambungan dari fuse, rupa dia macam ni, di mana hujung ni ada besi, hujung satu lagi ada besi ataupun merupakan suatu konduktor. So arus adalah suatu kadar pengaliran cas elektrik yang lalu daripada satu konduktor ke konduktor yang seterusnya. Okay, unit apa? Unit ampere. Alright, di mana dia punya rumus? Untuk arus A, cas elektrik per masa yang diambil juga dalam saat. Okay, untuk yang last sekali adalah voltan. Okay, voltan ditakrifkan sebagai tenaga elektrik yang digunakan untuk menggerakkan seunit cas elektrik melalui suatu konduktor. So kita guna dalam unit SI volt V lah. Mana voltan dapat dirumuskan menggunakan rumus tenaga elektrik yang digunakan dalam unit joule per dengan cas elektrik. Okey, jangan pening pasal ni, kita terus pergi kepada contoh lah. Okey, ini adalah gambar raja yang biasa awak lihat. Kalau sebelum ni, semalam kita belajar mengenai kecekapan tenaga. Okay, bila kita beli mentol, biasanya mentol zaman-zaman dulu dia warna kuning. Sebab dia ada besi yang kita tengok dalam ni adalah besi berfilamen. Okay, cuma bezanya dekat kedai bila kita beli dia ada berbeza watt-watt ni. Okay, so apa beza di antara kedua-dua ni? Okay, gambar 6.18 menunjukkan 2 biji mentol yang lazimnya digunakan di rumah. Okay, mentol 40 watt menggunakan tenaga elektrik pada kadar 40 joule per saat. Manakala mentol 60 watt menggunakan tenaga pada kadar
Joule per saat. Okay. Oleh itu, mentol 40 watt dia menggunakan tenaga yang lebih rendah. Okay, apa yang kita cakap pasal tenaga tadi? Yalah, maksudnya kita punya kuasa elektrik ataupun cas bil elektrik kita lah. So kalau bil elektrik kita nak murah, kita pakai yang lagi rendah dia punya watt. Tapi apa yang kita dapat, dia punya kecerahan pun berbeza lah. Okay, so ini daripada watt ni maksudnya daripada segi cas awak punya bil elektrik. Okay, so macam mana kita nak kira jumlah arus? So untuk setiap peralatan elektrik mesti ada kaitan dengan arus supaya alat ini dapat berfungsi dengan baik. Okay. So contoh dekat sini ada satu gambar rajah jak elektrik dan biasanya bila kita beli peralatan elektrik, confirm dekat belakang dia mesti ada label yang memberi maklumat mengenai ni contoh berapa dia punya saiz semula. Okay, saiz 1.7 liter. Okay, dia punya saiz untuk air. Kemudian dia punya model biasalah. Okay, dia punya voltan, ini biasanya voltan dekat isi rumah Malaysia memang confirm dia akan dapat dibekalkan dengan 240 volt untuk isi rumah lah. So ini dia punya watt ataupun kuasa yang dia cas. Okay, di mana jak elektrik ni dengan nilai kuasa 2200 watt. Okay, yang ni ditulis 2.2 kilowatt. Okay, untuk bil elektrik memang dikira menggunakan kilowatt. Okay, sama juga macam kalau kita beli dekat kedai 1 kilo bersamaan dengan 1000 gram. Okay, untuk kilowatt pun sama. Okay, dia bersamaan dengan 1000. 1 kilowatt bersamaan dengan 1000 watt. So kalau dia tukar ni 2.2 kilowatt, dia bersamaan juga dengan 2200 watt. Okay, nilai voltan ini adalah yang dibekalkan kepada kita punya pengagihan elektrik sebanyak 240 volt. Okay, dekat soalan kat sini. Jak elektrik yang ditunjukkan dalam gambar rajah mempunyai label, dia dah bagi maklumat. Hitungkan arus yang mengalir melalui jak ini. Okay. Ini adalah rumus yang awak belajar masa tingkatan 2 di mana dia dah bagi maklumat mengenai kuasa iaitu power dan juga voltan. Okay. P ni kuasa, 240 ni adalah voltan. So bila kita ganti kita akan dapat kira dia punya arus. Okay. So kalau ingat lagi, A ni merupakan dia punya unit SI, maksudnya ampere. So kalau kita nak guna fuse, fuse apa yang sesuai? Fuse yang lebih daripada nilainya 9. Contohnya kita boleh pakai fuse yang bernilai 10 ampere. Kena pakai fuse yang lebih tinggi daripada nilai asal. Alright. So, setiap alat elektrik mempunyai arus elektrik yang berbeza di mana dia akan ukur menggunakan kilowatt per jam. KW ni maksudnya kilowatt, J ni adalah jam yang biasanya ditunjukkan pada meter elektrik. Okay, yang tadi cikgu tunjuk meter elektrik tu yang ada dekat luar rumah lah. Okay, maksud kilowatt jam ni adalah tenaga elektrik yang digunakan pada kadar 1 kilowatt. Okay, 1 kilowatt atau 1000 watt dalam masa 1 jam. Dan biasanya ditunjukkan kepada sama juga dengan 1 unit. Okay, ini rumus dia. Di mana nak kira tenaga elektrik, berapa awak kena bayar bil elektrik?
kena tahu dia punya kuasa, kena tahu dia punya masa. Maksudnya kalau alat elektrik tu menggunakan watt yang tinggi, awak guna masa yang panjang, maka bil elektrik awak jadi makin mahal lah. Okay, kita lihat contoh. Sebuah chariot elektrik, okay, dia dah tulis kat belakang tu nilai penggunaan tenaga elektrik dia adalah 2 kilowatt. Okay, awak nak masak air, sekali masak dia guna masa 10 minit. Okay, untuk alat chariot elektrik saja berapa agaknya kos untuk kita punya tenaga elektrik? Sekiranya kadar bagi setiap unit ialah 21 sen. Okay, mula-mula kita kena kira dulu. Okay, berdasarkan rumus yang dia bagi dekat atas ni, tenaga elektrik yang digunakan bersamaan dengan kuasa. Okay, kuasa tadi dia dah bagi nilai dia adalah 2 kilowatt. Okay, awak tak perlu tukar sebab dia minta dalam kilowatt dan dia bagi pun dalam kilowatt. Kalau dia bagi 2000 watt, awak tak boleh guna 2000, kena tukar dia jadi dalam kilowatt. So darab dengan masa per jam. Okay, dia nak kat sini masa jam. Tapi dia bagi dalam pernyataan ni adalah minit. So kena tukarlah. Awak belajar asas matematik, daripada minit tukar ke jam. Di mana 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Tu yang dia bagi ni. 10 minit per dengan 60. Sebab 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Baru dapat selesaikan. So ini baru tenaga elektrik yang kita kira, kita dapat dia punya unit. So nak kira berapa kos, sama macam cikgu tunjuk dalam bil tadi. Maksudnya dia ada kadar dia. Okay. Ini yang kita kena darabkan. Okay, so maksudnya selama 10 minit awak masak air, tenaga elektrik baru 1/3 unit. Nak tahu berapa cas yang kena bayar dalam ringgit, awak kena darab dengan berapa. So kat sini 21 sen. Okay, so bila awak kira dalam masa 10 minit, sekali masak air, awak ada cas sebanyak 7 sen. Ini baru penggunaan untuk 1 chariot elektrik sekali masak air. Okay, kalau dekat rumah zaman PKP ni, kalau 10 kali masak air, dah berapa? 70 sen. Itu baru chariot elektrik, belum masuk TV, belum masuk mesin basuh, belum masuk charger telefon, belum masuk api elektrik, lampu, kipas. Okay, tu semua dia memakan tenaga yang tinggi. Okay, so time-time PKP ni kena pandailah jimat-jimat. Okay, kalau dah cas telefon, dah habis cas, tutup punya plug supaya dia punya kuasa tu tak sentiasa berjalan. Okay, so ini dah settle mengenai cara kita nak kira penggunaan tenaga elektrik bagi setiap peralatan yang ada di rumah. Okay, kata kunci dia awak kena tahu berapa dia punya kuasa. Okay, kemudian kita kena tahu berapa kita punya cas yang dikenakan ke atas setiap penggunaan tenaga elektrik. Okay, contohnya masa mula-mula ni, Nazahan. Okay, contoh masa mula-mula ni awak banyak guna air je. Okay, banyak guna air je, banyak guna air, banyak tengok TV. Bila dah lepas kadar tarif ni, dia akan jadi kos makin tinggi. So kalau kita ni pandai, bila kita tengok meter elektrik dekat rumah tu dah melepasi
blok-blok tarif yang biasa rumah kita pakai, pandai-pandailah kita buat kaedah penjimatan. So, tolong waktu siang jangan buka lampu. Kalau kipas duduk kat luar ramai, tak payah pakai kipas dekat dalam bilik. Sebab bila dah melepasi setiap kadar ni, kos ni akan jadi sangat-sangat berbeza dan sangat-sangat mahal. Walaupun awak guna sikit je. Okay. So macam mana kita nak aplikasikan kaedah penjimatan penggunaan tenaga elektrik? Okay. So, semalam kita belajar mengenai kecekapan tenaga melalui label-label yang ada. 3 bintang, 5 bintang itu adalah di bawah Suruhanjaya Tenaga. Okay, Suruhanjaya Tenaga di mana dia akan cek ataupun dia akan buat justifikasi, dia akan buat satu quality control untuk menentukan berapa kecekapan bagi setiap peralatan elektrik yang ada di Malaysia. Okay. Kalau dalam gambar rajah ni ada di setengah negara, dia mengamalkan konsep bangunan hijau. Okay. Kenapa bangunan hijau? Sebab untuk menggunakan bangunan hijau ni dia menggunakan konsep sebab bila hijau, bangunan ni jadi sejuk. Okay. Bila hijau, bangunan ni jadi sejuk, sistem pengudaraan yang cekap, jadi kita kurang ataupun bila kita, mungkin aircon tak pakai juga aircon, tapi mungkin dia punya level kesejukan tu tak sekuat kalau tak ada pokok. Okay, bila kita on aircon dalam 20 darjah Celsius, mungkin tenaga elektrik kita lagi rendah lah berbanding kalau kita on aircon kita pada suhu 16 darjah Celsius. So, bila ada pokok, macam biasalah, pokok ini dia akan menyejukkan ataupun akan meningkatkan pengaliran udara, menyebabkan bangunan ni menjadi lebih kurang panas lah. Kurang panas, jadi kita kurang guna kipas, kurang guna aircon. Okey, yang seterusnya, reka bentuk yang memaksimumkan pencahayaan semula jadi dapat mengurangkan kos penggunaan tenaga elektrik. Ini daripada segi desain lah. Okay, daripada segi desain, pemasangan panel suria sebagai sumber tenaga, maksudnya kita tak nak bergantung kepada sumber tenaga elektrik daripada luar, daripada TMB direct. So kita pasang juga kita punya panel suria ataupun solar panel. Okay. Kalau untuk yang kecil-kecil je, kita boleh beli dekat luar untuk penggunaan satu elektrik, bolehlah pakai panel, solar panel. Tapi kalau untuk pakai satu isi rumah, kalau tengok ada setengah rumah memang dia bergantung sepenuhnya kepada solar panel. Maksudnya dia tak ada pengaliran elektrik daripada TMB sepenuhnya. Okay. Tapi kalau untuk penggunaan solar panel satu rumah, kita tetap kena ada approve daripada TNB. Maksudnya meter TNB ni, kita pakai meter TNB tapi kita gunakan tenaga solar daripada solar panel yang kita pasang untuk penggunaan satu isi rumah. Kos permulaan dia agak mahal lah untuk satu rumah, tapi dia punya pelaburan akan datang, maksudnya akan datang bila dah habis dia punya tempoh matang awak pasang panel suria ni, awak tak payah bayar bil elektrik lah. Okay, itu kelebihan kalau kita menggunakan panel suria. Okay, ada soalan setakat ni? Cikgu rasa itu saja penerangan yang cikgu nak bagi pada pagi ni. Di mana fokus kita, macam mana kita nak kira kadar penggunaan tenaga elektrik bagi setiap satu peralatan. Okey, cikgu lihat contoh dulu Kita ambil contoh dulu satu. Okey, cikgu nak ambil contoh nombor 4. Sebuah periuk nasi, kalau tadi ceret elektrik, Amir Zakwan baru masuk. Okey, kalau tadi contoh
Cara elektrik. Okay, sekarang kita ambil contoh periuk nasi. Okay, periuk nasi pun dia ada label, dia tulis dia guna 800 watt. Okay. Menggunakan bekalan kuasa 230 volt. Kita masak nasi selama 30 minit. Okay, soalan A. Berapakah tenaga elektrik yang digunakan oleh periuk nasi tersebut? Okay, nak cari tenaga elektrik. So, apa rumus tenaga elektrik? Apa rumus tenaga elektrik tadi? Okay, rumus tenaga elektrik adalah kuasa darab masa. Okay, so soalan A, nak cari tenaga elektrik adalah bersamaan kuasa darab dengan masa. Okay, kuasa dia berapa? Kuasa dia 800 watt. Okay, tapi kena ingat tukar dia ke dalam kilo watt. So nak tukar macam mana? 800 ni kena bahagi dengan 1000. So kuasa 800 bahagi dengan 1000. Kenapa 1000? Sebab 1 kilowatt bersamaan dengan 1000 watt. Kalau ikut rumus tadi, dia kena ada dalam unit kilowatt. Okay, masa selama 30 minit. Okay, rumus pun sama tadi, dia nak guna dalam jam. Jadi masa 30 minit per dengan 60. Sebab dia punya unit adalah dalam jam. So, bila awak kira, awak akan dapat nilai dia sebanyak 0.4 kilowatt jam. Kilowatt jam. Ini kita namakan sebagai dalam satu unit. Okey. Satu unit. Okay, untuk tenaga elektrik. Okay, soalan B. Hitung kos tenaga yang digunakan oleh periuk nasi itu kalau kadar dia cas adalah 30 sen. So, awak darablah. Okay, 0.4 darab dengan 30 sen dapat dia punya nilai. Alright, ada soalan lagi? Okay, cikgu tak nak ambil masa lama. Jadi untuk menguji kefahaman masing-masing, okay, untuk uji kefahaman masing-masing, awak klik